Okey, kita sambung lagi tajuk 8.2 iaitu pelaksanaan dasar ekonomi baru. Okey, masih lagi dalam bab yang ke-8 iaitu membina kemakmuran negara. Okey, kita lihat slide yang kedua. Isi kandungan bab ini 81 kita telah sentuh iaitu pembentukan DEB. Ini yang kita akan sentuh iaitu 8.2 pelaksanaan dasar ekonomi baru. Okey, kita lihat tajuk pelaksanaan dasar ekonomi baru. Terdapat 8 subtajuk yang terdapat dalam 8.2 iaitu yang pertama meningkatkan taraf hidup rakyat. Kita akan lihat satu persatu nanti. Yang kedua, rancangan buku hijau. Yang ketiga, peranan agensi kerajaan. Yang keempat, lembaga kemajuan tanah Persekutuan Felda dan pembangunan tanah. Yang kelima, pembangunan wilayah. Yang keenam, pemilikan modal saham. Yang ketujuh, pengenalan industri kecil dan sederhana IKS. Dan yang ke-8, pendidikan tenaga kerja mahir. Okey, kita lihat dasar ekonomi baru, pelaksanaan dasar ekonomi baru. Okey, tujuannya sekali lagi cikgu terangkan adalah melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui agihan ekonomi yang seimbang. Itu adalah tujuan dasar ekonomi baru. Kemudian caranya adalah dengan membasmi kemiskinan dan yang kedua menyusun semula masyarakat. Ini cikgu dah terangkan dalam 81 tadi matlamat dasar ekonomi baru. Okey, kita lihat apakah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai dalam ekonomi baru ni, dasar ekonomi baru. Ini tadi yang ke-8 yang cikgu sebut tadi, iaitu meningkatkan taraf hidup rakyat, rancangan buku hijau, peranan agensi kerajaan, lembaga kemajuan tanah Persekutuan Felda dan pembangunan tanah, pembangunan wilayah, pemilikan modal saham, pengenalan industri kecil dan sederhana IKS dan pendidikan tenaga kerja mahir. Ada 8 langkah-langkah yang diambil. Okey, kita lihat yang pertama iaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, ini dia. Cara meningkatkan taraf hidup rakyat iaitu melibatkan penduduk di luar bandar dan juga penduduk bandar. Okey, penduduk luar bandar dulu. Tumpuannya diberikan kepada penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun getah dan kelapa, nelayan, buruh dan penduduk kampung baru. Okey, usaha pembangunan dilakukan menerusi kegiatan gerakan koperasi, penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, pemasaran, pusat kemajuan peladang. Itu adalah usaha yang dilakukan untuk membantu penduduk luar bandar. Manakala penduduk bandar pula, bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka? Okey, masalah mereka adalah pendapatan mereka rendah dan juga masalah perumahan. Okey, langkah-langkah yang diambil untuk membantu penduduk bandar, yang pertama memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan. Yang kedua meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum. Yang ketiga menyediakan kemudahan asas, seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa, buku teks percuma, makanan tambahan kepada kanak-kanak dan program rumah murah. Itu yang dilaksanakan kepada penduduk luar bandar dan juga penduduk bandar untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Seterusnya, langkah yang seterusnya, langkah yang pertama, ini langkah kedua, rancangan buku hijau. Kita lihat apa itu rancangan buku hijau. Rancangan buku hijau ini telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Hussein pada 20 Disember tahun 1974. Matlamatnya ada 2. Yang pertama meningkatkan pendapatan rakyat. Yang kedua meningkatkan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan
negara. Awak ingat dua je. Pendapatan dan juga makanan. Okey, tumpuan utamanya penggunaan tanah yang sepenuhnya. Okey. Bagaimana langkah-langkah yang diambil? Ada 5 langkah-langkah yang diambil. Iaitu yang pertama, mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek. Itu maksud penggunaan tanah yang sepenuhnya. Mereka mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek. Yang kedua, perkebunan berkelompok. Yang ketiga, penternakan. Yang keempat, pemasaran yang baik. Dan yang kelima, itu projek kecil yang lain. Okey. Langkah yang ketiga, peranan agensi kerajaan. Okey. Ada beberapa agensi kerajaan yang telah ditubuhkan. Contohnya, LKIM. Okey, LKIM apa dia? LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. LPN, Lembaga Beras dan Padi Malaysia. LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang. Dan RISDA adalah Rubber Industry Smallholder Development Authority. Itu maksud RISDA, ataupun dikenali sebagai pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah. Okey, seterusnya peranan agensi ini adalah menambahkan pendapatan rakyat, membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk semua kaum, memberikan bantuan dari segi peralatan, pijih benih, kemudahan pinjaman dan khidmat nasihat. Itu peranan agensi-agensi LKIM, LPN, LPP dan juga RISDA. Okey, seterusnya kita lihat tujuan setiap agensi kerajaan, peranan mereka. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, okey, telah ditubuhkan pada tahun 1973. Tujuannya membantu petani, pekebun dan peladang dalam kegiatan koperasi. Okay. Ini adalah logo-logonya. Lembaga Pertubuhan Peladang. Okay. Kemudian yang kedua, RISDA. Tujuannya membantu dalam penyelidikan getah dan membantu dalam penanaman semula getah. Telah ditubuhkan pada tahun 1973. Kemudian yang ketiga adalah Lembaga Beras Padi dan Padi Negara LPN. Ditubuhkan tahun 1971. Tujuannya mengawal selia sektor padi dan beras, kemudian menstabilkan harga padi. Okey. Kemudian yang keempat, Bernas. Okey, pernah dengar kan padi nama Bernas? Dia adalah singkatan daripada Beras Nasional. Telah ditubuhkan pada tahun 1994. 1994. Okey. Seterusnya, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, tahun 1971 ditubuhkan. Tujuannya meningkatkan taraf hidup nelayan dan yang kedua memodernkan industri perikanan. Okey, seterusnya langkah yang keempat, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Pembangunan Tanah. Okey, Felda. Kita lihat apakah peranan-peranan yang dimainkan oleh Felda. Pembukaan tanah baharu untuk pertanian dilakukan secara teratur di bawah Felda. Okey, contohnya, penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan Felda yang baru dibangunkan. Kemudian penduduk diberi tanah seluas 10 ekar untuk diusahakan. Tanaman yang dihaskan ialah kelapa sawit dan getah. Okey, kemudian rumah kediaman, kemudahan lain juga diberikan, contohnya klinik, sekolah, pengangkutan dan faedah dari koperasi Felda. Okey, skim peneroka Felda tidak hanya dihaskan untuk membantu Bumiputera. Okey. Malah kaum Cina, India juga diberi peluang oleh Felda untuk menjadi peneroka.
Terdapat beberapa buah felda yang menerima peneroka pelbagai kaum seperti di Felda Lurah Bilut Pahang, kemudian B, Felda Keratong Pahang dan C, Felda Sendayan Negeri Sembilan. Okay, seterusnya, kita lihat apakah kerjasama Felda dan juga kerajaan negeri, iaitu dengan meneroka pembukaan tanah baharu untuk pertanian. Okay, kita lihat di Sabah dahulu. Felda dan juga Yayasan Sabah telah membuka felda di wilayah Sahabat, di Lahad Datu dan juga felda Umas di Tawau. Kemudian di Sarawak pun ada felda, iaitu kerjasama felda dengan Selcra. Okay. Kemudian dengan membuka ladang kelapa sawit. Okay, banyak di Seratok pun ada Selcra ni. Okay, Yayasan Sabah dia telah ditubuhkan pada tahun 1966 iaitu dengan menyediakan peluang pendidikan. Yang kedua, mewujudkan peluang pengagihan kekayaan ekonomi yang seimbang dalam kalangan rakyat Sabah. Kemudian operasinya iaitu Yayasan Sabah hari ini meliputi perladangan agro, perkapalan, pembangunan hartanah, industri makanan, perikanan dan industri minyak. Okay, Selcra pula yang ada di Sarawak telah ditubuhkan tahun 1976, terlibat dalam aktiviti perhutanan, perladangan dan pertanian. Okay, kalau awak nak tengok Lurah Bilut dunia dulu dan sekarang, boleh tengok dalam ni dalam YouTube ni. Kemudian ni ada Kampung Felda Lurah Bilut. Okay, boleh tengok kat sini Okay, Lurah Bilut di Betong Pahang telah dipilih oleh Felda sebagai rancangan pembangunan tanah secara berkelompok yang pertama ditubuhkan pada tahun 1957. Pada peringkat awal, bilangan peneroka terdiri pada kaum Melayu seramai 400 orang, kaum Cina 169 orang dan kaum India 47 orang. Jadi semua kerja pembinaan rumah dan penanaman getah dilakukan secara bergotong royong. Okey, seterusnya langkah yang kelima untuk mencapai dasar ekonomi baru iaitu pembangunan wilayah. Kita lihat apa yang ada dalam pembangunan wilayah. Program pembangunan wilayah dijalankan dengan pembukaan tanah untuk industri, getah dan kelapa sawit. Okey, ingat tu. Okey, pembangunan wilayah terdiri daripada Lembaga Kemajuan Johor Tenggara iaitu dikenali sebagai Kejora. Kemudian yang kedua Ketengah iaitu Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah. Dara iaitu Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara. Kemudian Kesedar Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan dan juga UDA Urban Development Authority. Okey. UDA ataupun Perbadanan Pembangunan Bandar tahun 1971 peranan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baharu. Contoh pembukaan bandar baharu dan kawasan perindustrian ialah Bandar Tun Hussein On di Ceras dan juga Bandar Baru UDA. Okey, ini ada typo sikit iaitu di Skudai Johor. Okey, ini adalah logo-logo untuk pembangunan wilayah Kesedar di Kelantan, Ketengah, UDA tadi, Dara dan juga Kejora. Okey. Langkah yang keenam, kita sambung slide yang seterusnya.